911, what's your emergency? Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini, saya dan ahli kumpulan saya dari Seksyen 1 Semester 3 akan menghasilkan satu video balutan mengenai luka dan patah. Nama saya ialah Amani Sofia binti Arif Nurmin. Nombor ID saya ialah KBJ 2008-135. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syarifah Umairah binti Muhammad Syarul Azam. Nombor matrik KBJ 2008-10469. Hai, nama saya ialah Nashadana binti Yasin. Nombor ID saya ialah KBJ 2008-1436. Assalamualaikum. Nama saya ialah Nur Syafiqah binti Saibul. Nombor ID saya ialah KBJ 2008-10743. Untuk balutan yang pertama, kita akan menghasilkan balutan patah tangan. Yang pertama sekali, kita kena sediakan kain andong. Dan yang kedua, kita kena ampuh tangan mangsa yang patah. Yang ketiga, kita akan masukkan kain andong ke dalam tangan mangsa yang patah. Seterusnya, belakang kita akan ikat dengan menggunakan ikatan buku sila. Dan seterusnya kita akan kemaskan. Selesai. Pengenalan. Tulang yang patah atau retak boleh terjadi kepada mana-mana tulang di bahagian tangan anda. Yang pertama, humerus iaitu tulang bahagian yang menyambungkan bahu ke siku. Kedua, ulna iaitu tulang di bahagian lengan yang menyambungkan bahagian siku ke jari paling kecil melalui pergelangan tangan. Ia seiring dengan satu lagi tulang yang lebih panjang di bahagian lengan iaitu radius. Dan yang ketiga, radius iaitu tulang lengan yang menyambungkan siku ke bahagian ibu jari melalui pergelangan tangan. Ia seiring dengan tulang ulna. Perhatian, jika anda mungkin mempunyai tulang lengan yang patah, dapatkan perhatian doktor dengan segera. Rawatan awal dapat menghalang komplikasi dan meningkatkan kualiti penyembuhan. Di sini, saya akan senaraikan beberapa punca patah tangan. Kebanyakan tangan patah berpunca daripada trauma fizikal seperti: pertama, jatuh. Antara punca yang paling kerap terjadi yang menyebabkan tangan patah ialah jatuh pada siku atau tangan yang menapak. Yang kedua, kecederaan sukan. Patah pada setiap tulang tangan boleh terjadi daripada impak kuat ketika aktiviti sukan. Dan yang terakhir sekali, trauma. Tulang juga boleh patah dari hasil trauma seperti dilanggar basikal, motorsikal ataupun kemalangan kereta. Seterusnya, saya akan membuat balutan luka tangan menggunakan elastik bandage yang bersaiz medium. Pada mulanya, pegang pembalut menggunakan tangan dominan dengan keadaan pembalut menghala keluar. Langkah pertama, buka gulungan pembalut dan balut lilitan penuh sebagai base pada bawah pergelangan tangan. Sentiasa berkomunikasi dan bertanyakan kepada mangsa semasa memberi rawatan kepada mereka. Langkah yang ketiga ialah bawa pembalut melintang pada belakang tangan. Kemudian, balut 2 lilitan penuh sebagai base supaya balutan menjadi lebih kukuh. Selepas itu, balut sekelilingi tangan.
Langkah yang kelima ialah bawa pembalut melintangi belakang tangan dan lilitkan di sekeliling tangan. Langkah yang keenam, lilitkan pembalut berulang sehingga bentuk figure of 8 ke arah pergelangan tangan dengan biarkan ibu jari terdedah. Akhir sekali, kemaskan balutan sekiranya menggunakan pin. Sentiasa berhati-hati semasa membuat balutan kerana kita mungkin akan mencederakan mangsa. Kemaskan semula balutan yang telah dihasilkan tadi. Mengapa pertolongan cemas itu penting? Apabila kulit kita sihat, ia memberi perlindungan semula jadi terhadap kuman. Tetapi, apabila kulit kita terbuka disebabkan luka, kesan melecet atau gigitan, ia terdedah dan kuman boleh memasuki tubuh kita. Tisu yang lembap, hangat dan bernutrisi merupakan persekitaran yang ideal untuk bakteria berkembang. Luka dijangkiti apabila kuman yang biasanya tidak memberi ancaman kepada tubuh memasuki luka dari sekitar kulit yang sihat. Selain itu, luka dicemari kuman dari kotoran, haiwan atau individu apabila cedera. Seterusnya, luka disentuh dengan tangan yang tidak dibasuh atau perkara lain yang dicemari kuman dan bakteria. Sama ada luka dijangkiti dan betapa cepatnya ia dijangkiti, semuanya bergantung kepada beberapa faktor. Ia termasuklah jenis bakteria yang mencemarinya, jenis luka, kedalaman luka, lokasi, paras bekalan darah ke kawasan luka, kehadiran bahan pencemar dan paras tindak balas imunisasi badan kepada mikroorganisma yang menceroboh. Sesetengah jangkitan luka mungkin berbahaya dan kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada antibiotik untuk merawatnya. Misalnya jangkitan disebabkan MRSA. Kesan luka dijangkiti adalah ia gagal sembuh. Gunakan antiseptik kerana ia adalah langkah berjaga-jaga untuk menghalang jangkitan yang melambatkan proses penyembuhan luka. Balutan yang seterusnya adalah balutan luka lutut. Balutan ini menggunakan bandage. Pertama, kita kena pastikan keadaan posisi anggota yang hendak dibalut dalam keadaan selesa. Yang kedua, pegang pembalut bergulung menghala ke atas dengan tangan dominan. Letakkan pembalut di kulit pesakit. Yang ketiga, mulakan balutan pada anggota dengan 2 pusingan sekular pada sendi. Yang keempat, lakukan balutan secara selang-seli pada sekeliling sendi. Selisihkan pembalut sebanyak 1/2 atau 2/3 bahagian pembalut. Teruskan pembalut sehingga menutupi anggota yang terlibat. Akhiri balutan dengan 2 pusingan sekular pada bahagian proksimal. Pinkan balutan pada pesakit dengan berhati-hati dan kemaskan balutan, lalu selesakan pesakit. Saya akan menceritakan sedikit tentang luka lutut. 3 langkah perawatan luka lutut yang biasa dilakukan. Langkah yang pertama, bersihkan luka. Sebelum membersihkan luka, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu.
Setelah itu, bersihkan luka dengan air bersih dan sabun yang berbahan lembut untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, debu atau pasir. Anda tidak perlu menggunakan larutan pembersih luka atau antiseptik seperti hidrogen peroksida atau alkohol kerana terdapat iritasi dan membuat luka semakin teruk. Langkah yang kedua, hentikan pendarahan. Bila luka di lutut disertai pendarahan, gunakan kain pembalut, kain bersih atau kasar steril untuk menekan luka selama 10 hingga 15 minit agar pendarahan berhenti. Jika pendarahan pada luka sukar dihentikan, segeralah ke doktor atau ke rumah sakit yang terdekat. Pendarahan yang sukar berhenti boleh disebabkan oleh gangguan pembekuan darah atau kesan sampingan ubat penipisan darah dan ini perlu segera ditangani oleh doktor. Langkah yang terakhir, tutup luka. Setelah luka dibersihkan dan pendarahan berhenti, tutup luka di lutut dengan kain pembalut atau kasar steril untuk mencegah risiko jangkitan bakteria yang berbahaya dan mempercepatkan proses penyembuhan. Ganti kain pembalut 1 hingga 2 kali sehari atau saat kain pembalut basah dan kotor. Untuk membantu proses penyembuhan dan mencegah jangkitan pada luka, anda juga boleh menggunakan krim atau salad antibiotik seperti ceftriaxone, gentamicin dan icamicitin seperti ditetapkan oleh doktor. Namun, jika muncul ruam, luka nampak bengkak atau terasa sangat gatal seperti disapu krim atau salad antibiotik, segeralah hentikan penggunaan ubat tersebut dan berjumpa doktor. Untuk mengurangi rasa sakit akibat luka, ambillah ubat penghilang rasa sakit di kaunter seperti paracetamol. Untuk step pertama, membuat base dengan membalut bahagian atas dan tapak kaki sebanyak 2 balutan. Untuk step kedua, kita akan membuat base di pergelangan kaki sebanyak 1 kali balutan. Kemudian, kita akan balut bahagian belakang buku lali dan tapak kaki sebanyak 2 kali dengan balutan figure of 8. Ulang sampai habis balutan. Akhir sekali, kemaskan lilit balutan tersebut dengan pin balutan yang disediakan. Dan siap. Itu sahaja dari saya. Jadi, saya akan ceritakan tentang rawatan luka kaki, iaitu kaedah 1, memohon pertolongan cemas. Pertama, basuh tangan anda sebelum merawat luka. Walaupun anda mungkin tergoda untuk segera merawat luka, luangkan masa sebentar untuk membersihkan tangan anda terlebih dahulu. Gosokkan kedua tangan anda, depan dan belakang, dengan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat sebelum merawat luka. Dengan begitu, anda tidak akan memindahkan bakteria ke dalam luka atau menyebabkan kejangkitan. Sekiranya anda tidak berada di tempat sink atau sabun, cubalah bersihkan tangan anda sebaik mungkin. Gunakan pembersih tangan, alkohol atau air bersih. Seterusnya, kaedah 2, membantu penyembuhan luka. Berjalan kurang sehingga luka sembuh. Bergantung pada tempat luka, berjalan mungkin menyakitkan.
dan juga dapat memperlambatkan proses penyembuhan. Cuba berehat selama beberapa hari dan biarkan luka sembuh sedikit sebelum berjalan. Kemudian, elakkan pergerakan yang tidak perlu sehingga anda tidak perlu memberi tekanan pada luka. Anda juga boleh menggunakan tongkat atau meletakkan bantalan pada kasut anda untuk menekan luka semasa anda berjalan. Pakai kasut dan stokin untuk mengelakkan luka menjadi lebih teruk. Selain menutup luka dengan pembalut, anda juga harus melindunginya dengan memakai kasut dan kaus kaki setiap kali anda keluar. Ini melindungi luka dari kotoran dan bakteria.